dia pergi kerja, dia teringat Allah. Ada orang, tuan-tuan, dia makan sakit, duk makan, air mata keluar. Pasal apa? Rindu Allah. Rindu Allah, merindui Allah. Ni orang soleh. Orang soleh ini apabila sampai hari dia mati, maka roh dia mengalir keluar dengan laju. Tapi walaupun laju, sakit tetap sakit, cumanya tak lama. Hak sakit tu tak lama sebab laju keluar. Kalau hak bukan Islam, sakit juga. Hak fasik sakit juga, hak munafik sakit. Tetapi sakit itulah lama. Pasal roh tak mau, roh tak pernah merindui Allah. Baca Quran lah 50 juzuk pun, contohlah ni kan. Nak abang kata bacalah berapa puluh juzuk pun dia tak heran. Orang lain bergetak dengar ayat Quran. Orang lain dengar selawat teriak dah. Dia benci lagi dengar orang qasidah. Benci. Ini masalah Ini ada masalah. Dengar orang selawat, marhaban, qasidah, dia benci pula. Ni ada masalah. Kemudian hamba Allah ni, hak soleh ni, tepat pukul 10, 15, 12 saat, malaikat pun mula tarik roh dia. Waktu tu wa dhanna annahu al-firaq, dia pun tahu inilah mati. Senyum tak dia? Senyum. Pasal apa? Seronok nak jumpa Nabi SAW. Rindu lama dah. Rindu Rasulullah ni lama dah. Bila keluar, maka malaikat maut pun ambil roh dia, letak di tangan, tanpa melengahkan walaupun sesaat. Dikafankan dengan kafan daripada syurga. Hadis ni sahih. Dan kemudian diwangi-wangikan dia. Ketika mana roh itu sampai di sini, tuan-tuan, dia bila keluar ni, dia kosong daripada sini, kosong. Lepas tu roh sampai mana? Roh akan sampai di halqum di sini. Ni leher. Dia akan kosong di sini. Kosong. Bila sampai di halqum, ketika roh sampai di halqum, ketika itulah dia akan melihat dua alam serentak. Yang pertama ialah alam dunia, hak dia duk ada dalam bilik tu. Dia waktu tu bilik tu duk nampak lagi. Waktu duk tengah tarik tu roh sampai sini duk nampak lagi. Alam kedua yang dia akan tengok buat pertama kalinya, alam ghaib yang menguji keimanan kita. 5-60 tahun kita duk dengar pasal alam ghaib. Itulah hari pertama kita akan melihat makhluk ghaib, iaitulah malakul maut. Kata Nabi SAW, apabila kamu memandang ke atas, kita tengok tang mana? Orang mati tengok mana? Dia tengok tang ni. Lama ni kita duduk kan, pasal apa dia suka tengok tang ni? Suka apa? Tang ni malaikat maut duduk, dia duduk ikut roh dia tu. Dia ikut roh, dia tengok roh dia. Tu dia tengok sini. Bila kali pertama dia pandang malaikat maut, seandainya wajah malaikat maut ketika itu adalah seperti rembulan yang terang benderang, datang dengan wajah yang berseri-seri, maka ketahuilah sesungguhnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, siapa yang mati husnul khatimah, dia boleh lega dah. Sayyidina Uthman kata, alam barzakh ini adalah penentu yang kuat. Sesiapa yang baik mati barzakhnya, maka mudahlah selepas alam-alam yang lainnya. Dia mudah, step seterusnya mudah. Lega dah dia. Dan kata Sayyidina Uthman, sesiapa yang buruk barzakhnya, maka susahlah alam-alam yang selepas itu. Bila tuan-tuan nak tahu kata kita ni husnul khatimah, tengok muka malaikat maut, tahu dah. Dia senyum kat kita, dia main dengan rupa yang elok punya lah, segak. Dia bukan lelaki, dia bukan wanita, tetapi muka yang indah, berseri-seri, mai. Kita pun alhamdulillah, hak ni yang duk ngak dalam kuliah tu ni.
Tuan-tuan, maklumat hak kita ada dalam dunia ni, kesemua sekali akan kita bawa pi masuk sampai dalam syurga, sampai dalam neraka. Yang tu kena tajuk syurga pula, 1 jam setengah. Kalau guru mat sampai dalam syurga, dia akan reti mat. Ni nombor telefon kita hak atas dunia ni, sampai dalam syurga nombor telefon tu kita akan ingat. Apa bukti dia? Yang tu tajuk syurga. Banyak dalil-dalil sebagainya. Tuan-tuan sekalian, bila dah kafan dengan kafan kain daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga, ke mana roh akan pergi? Roh akan dibawa sampai ke langit yang ketujuh untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjalanan sebenarnya. Lalu malaikat pun bawa, malaikat maut bawa, malaikat rahmat bawa kita. Malaikat rahmat bawa kita sampailah ke langit yang pertama, pintu langit pertama ditutup. Sampai malam ni pintu langit pertama ditutup 24 jam kecuali bulan Ramadan. Ramadan. Bila sampai di langit pertama, malaikat tanya siapa? Fulan bin Fulan. Cek nama, ada. Dia buka pintu langit. Lalu diseru lelaki ruh yang baik ini dengan satu nama yang paling mulia di atas muka bumi Allah, nama yang paling baik. Lalu tersebarlah bau wangi laki ini. Seluruh penduduk langit bau. Dia kata, siapa ni manusia yang mulia ni? Malaikat tu pun jawab, Fulan bin Fulan, nama kita. Sebab tu nak buh nama elok-elok. Jangan duk buh nama Vanish pelik-pelik, nama sabun, buh nama bukit, nama gunung. Nak bubuh nama, bubuh elok-elok, kerana kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian di padang mahsyar, seperti mana nama kalian dipanggil di atas dunia dulu. Buh nama yang mulia. Naik langit apa semua, sampai langit 7. Allah Subhanahu Wa Taala puji dia, roh yang baik. Kemudian Allah arahkan buku amalan dia, dibawa buku amalan kita. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Tak di mana? Satu tempat bernama Illiyin. Dengar tuan-tuan, kalau nama Illiyin, yang tu tempat tu nak letak buku amalan orang-orang soleh, kita pun alhamdulillah tak di situ. Buku orang soleh letak di Illiyin. Habis letak di situ, kembalikan dia. Pergi ke mana? Alam barzakh. Kita pun dikembalikan, turun balik daripada langit ketujuh tu, turun masuk ke bawah. Mayat kita, badan kita dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian ditanam. Habis tahlil, talqin apa semua, orang pun dah tanam apa semua, dah kebumikan kita. Orang pun akan tinggalkan kita. Nabi kata, kalian akan mendengar bunyi tapak kaki orang terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Doa apa kita nak banyakkan kepada orang yang meninggal ni? Nabi ajak dua doa. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda as-su'al. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, tetapkanlah lisannya untuk menjawab sekali. Sekali ni nak jawab. Ulang dua doa ni. Berapa lama nak ulang dua doa ni? Lebih kurang 1 jam daripada dia dikebumikan. Nak ulang dua doa ni lebih kurang 1 jam daripada dia dikebumikan. Ulang 1 jam tu. Sesiapa yang didoakan oleh, ni hadis hadis sahih. Sesiapa yang didoakan oleh sebanyak 70 orang soleh, maka Allah akan mencabut daripadanya siksaan azab kubur. Ramai ke kawan kita yang soleh? Kalau kita geng motor besar, yang paling ramai main waktu kita meninggal siapa dia? Geng motor besar.
Kalau semua geng motor besar tu geng mengaji apa semua, alhamdulillah. Pakat baca Quran, pakat doa kita, alhamdulillah. Kalau kita askar, tentera masih berkhidmat, meninggal, yang paling ramai hari kematian kita siapa? Tentera. Faham tak tuan-tuan? Bukan nak kata siapa kerja ni mulia, siapa kerja ni tak mulia tak. Dengan siapa kita berkawan, mereka inilah yang paling banyak memenuhi tanah perkuburan pada hari kematian kita. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah, sesiapa yang didoakan oleh sekian-sekian bilangan orang soleh, Allah ampunkan dia. Siapa kawan kita? Selalukah kita menjejakkan kaki ke Mak Tafiz? Selalukah kita menjejakkan kaki jumpa dengan anak-anak di sekolah agama ni? Nampak tuan-tuan? Bawa lah beras 10 kilo sebulan, 10 kilo aja. Bawa. Budak-budak kenal. Ustaz, pakcik mai dah, pakcik ada bawa beras tu. Dia kenal dia ni. 6 tahun duk bagi beras. 5-6 Mak Tafiz dia buat pi. Hari dia mati depa tak pi tengok dia. Pakcik hak duk umai 6 tahun dah beras kat kita meninggal. Satu van ustaz tu bawa pi. Ustaz nu pun bawa pi, ustaz nu bawa pi. Penuh orang soleh hari kematian dia. Kita kawan banyak tak mana? Banyak kedai makan. Hari mati semua geng kedai makan penuh. Toke roti canai, toke pasembok, toke oh, tu penuh hari mati kita. Bukan tang pekerjaan tu, ramaikan kawan orang soleh. Ibu-ibu pun sama, cari sekolah-sekolah agama, cari tafiz, cari anak-anak tafiz ni, hak ramai, hak 5-60 orang buat pi. Bukan nak suruh bagi 100 kilo beras sebulan. Buat pi 5 kilo pun dia pun ingat muka kita, dia tahu dah, kita mai dia tahu dah, ni makcik beras, ni makcik gula, bukan sakit kencing manis. Makcik ni mesti buat mai gula. Sebulan 5 kilo dia buat mai. 5 kilo. 6 Mak Tafiz, 4 Mak Tafiz. Tuan-tuan. Tuan-tuan, didudukkan oleh 2 orang malaikat. Dengar ni kita nak lalu ni. Saya nak lalu, tuan-tuan nak lalu perjalanan ni. Roh kita akan dikembalikan, kita akan didudukkan macam ni. Ni kita baring macam ni, duduk je. Duduk je. Yang ni lah barzakh waktu tu. Sebab kita ada jawapan, kita pernah mengaji. Kalau orang tak pernah mengaji, dia kata ni apa dia ni? Alam apa ni? Siapa nak mai? Kenapa duduk di sini? Pasal apa tak hidup? Dia tak ada jawapan. Walaupun dia Islam, dia tak ada jawapan. Dia tak pernah dengar cerita tentang perjalanan barzakh. Tapi kalau dia pernah mengaji, dia tahu ni barzakh. Sagi apa akan berlaku? Malaikat akan mai. Berapa orang? 2. Siapa nama mereka? Munkar wa ahaduhuma nakir. Seorang nama Munkar, seorang nama Nakir. Aswadani azraqan. Nabi kata warna mereka hitam, mata mereka kebiru-biruan. Bukan dia punya tengah tu biru, dia berbuhat tengah tu saja. Biru semua ni, biru ni, biru. Dan di tangan kedua-dua malaikat ini ada besi yang besar. Siap. Siap. Lalu dia pun datang. Soalan tahu lagi? Semua orang tahu dah. Senang aja. Man rabbuka? Malaikat ni kan tanya ni, bergilang-gilang. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Maka lidah dia yang fasih, kerana dia orang soleh. Lidah dia yang fasih akan jawab, Rabbi Allah. Dia kata, Tuhan aku Allah. Malaikat seri muka. Malaikat tanya, ma dinuka? Apa agama kamu? Lidah orang soleh yang fasih tadi akan jawab, diniyal Islam. Agama aku Islam. Siapa Nabi kamu? Nabi aku Muhammad. Tanya. Akhirnya dia pun menjawab ke semua soalan. Habislah tuan-tuan. Bukannya nak tanya, nak jawab. Soal jawab Munkar Nakir ni paling kuat pendapat ulama yang saya baca sampai 30 hari. Ada yang kata sehari, ada yang kata 3, ada yang kata 7. Betul habislah. Takkan nak tanya sampai kiamat. Setelah habis ditanya orang soleh tadi, dia pun lulus semua soalan.
Akhirnya dia pun dipersilakan ke sebuah tempat dan negara yang indah. Nama negara itu adalah Raudhatan min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman syurga. Belum syurga lagi, duk taman dulu, tapi punyalah cantik. Tuan-tuan pernah pergi taman sultan-sultan, taman istana? Kita masuk taman di istana, duk di taman tak apa dah ustaz. Punya mewah dah taman tu. Sultan mana ustaz? Tak payah tanya. Pilah taman sultan mana pun, subhanallah, punya mewah. Di taman tu boleh masuk dah bawah tanah. Punya kaya, mewah. Tuan-tuan, tu baru sultan Malaysia pula dah. Tu baru sultan dunia. Yang tu baru sultan dunia. Kalau taman syurga, taman hak Allah buat, di situlah alam barzakh, di situlah roh orang soleh tinggal buat sementara waktu. Mereka berjalan, mereka berseronok, mereka boleh tengok dah kawasan dan tempat yang indah, rehat dah. Kita nak digan hak dunia penuh dengan pembohongan, perkelahian apa semua ni kan, nak digan hak taman syurga. Kita nak digan taman syurga. Tuan-tuan, roh tadi dibawa ke situ. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Ni Nabi sebut, apabila roh dia dibawa ke situ, roh lain pakat mai tak? Roh lain pakat mai. Semua pakat mai ni, pakat mai rumun dia, pakat mai tanya, wahai fulan ni duk mana tak tahu, nampak macam kenal? Kelawai dia kata. Orang Kelawai. Sini apa dia? Kelawai kan? Ha. Orang Kelawai duk taman mana? Duk dulu Mayang Munawar juga. Tak pernah nampak kah? Saya jarang duk kerja di luar. Oh, alhamdulillah. Ni mati elok noh, mati elok tu duk taman syurga. Adakah roh itu saling berjumpa dan saling berbicara? Ya, kata para ulama. Tatalaqal arwah wa tatahaddath fima bainahum. Mereka berjumpa, bersembang-sembang dan bertukar maklumat. Ni hak baru masuk tak saat ni, hak lama pakat mai. Kenal tak anak saya? Nama apa? Sekian. Oh, kenal. Nikah baru ni. Alhamdulillah. Lawan dengan orang mana? Ini bahasa belah sini kan. Oh, lawan orang Johor. Oh, alhamdulillah. Isteri saya macam mana? Isteri tuan pun menikah juga. Contohlah. Ni contoh saya buat. Cumanya nak beritahu, depa akan tanya hak baru masuk ni. Yang baru masuk ni, semua kat mai duk rumun apa mai tanya. Allahu akbar. Berehat dah, boleh rehat dah. Hak nak susah, hak nak letih ibadah dunia saja. Alam sana bukan nama dia alam ibadah. Bahkan tidak dibenarkan untuk orang sembahyang di alam barzakh, di dalam syurga. Tak dibenarkan. Tuan-tuan, ibadah tidak dibenarkan lagi di dalam syurga dan di alam barzakh. Tak ada dah. Malaikat kata ni alam barzakh, tak ada dah. Yang mana duduk taman syurga, berseronoklah kalian. Taman syurga, tuan-tuan. Roh yang duduk di taman syurga boleh tak jumpa dengan kita? Ni ulama bahas dalam kitab tauhid. Jawapannya boleh. Tuan-tuan tak nak jumpa dengan waris-waris yang dah meninggal dah. Dibahas dalam kitab tauhid. Roh kita bila kita tidur, roh kita boleh, ni ada dalil Quran, ada dalil Quran. Bila dua roh ni bertemu, roh orang yang tidur di dunia dengan roh di alam barzakh, bila saat perpisahan, Allah akan lepaskan roh yang orang tidur tadi ni untuk kembali ke dunia, dan kemudian Allah akan pegang roh yang orang hak di alam barzakh tu. Dia tak boleh pergi lah. Boleh berjumpa tuan di dalam alam mimpi. Kalau yang jumpa tu betul lah tu. Sembang tanya kan, ramailah macam-macam cerita lah, macam-macam cerita. Jumpa, ada yang jumpa Tok Wan dia, ustaz, ada yang jumpa Tok Wan saya, dia pakai baju putih, lepas tu dia tunjuk retas putih semua, retas tapi kosong. Apa dia ustaz? Ada satu orang, adik dia apa nama ni, cacat, sindrom Down, meninggal awal. Selalunya sindrom Down ni meninggal awal. Dia pun tak mukallaf. Lepas ni tak mukallaf.
Kan dia mata ni lah Mongolia tu kan, muka Mongol tu, sindrom Down, meninggal. Abang dia, saya tak ingat abang dia atau adik dia meninggal. Abang dia kemudian mimpi, si adik ni mimpi jumpa. Bila mimpi jumpa abang sindrom Down dulu ni, hak cakap pun tak faham apa semua ni, dalam mimpi tu bercakap seperti orang berakal. Ustaz, abang saya mai kat saya, bagi salam, tanya sihat ke tidak, bersembang dengan saya. Dia dah sempurna Ustaz, boleh cakap elok. Dia pesan kat saya, dia kata, kejarlah akhirat, dia kata, kerana sesungguhnya Allah, dia kata, abang berada di satu tempat yang sangat indah, yang keindahan itu tidak dapat dilihat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tengok di dunia ni, tak boleh tengok. Itulah taman syurga. Sebab tu orang duduk taman syurga, dia tak pernah teringin untuk kembali ke, tak pernah teringin. Orang Kedah kata tak pernah, orang Utara kata tak pernah, kasar pula tu kan. Yang sudah duduk di taman syurga tak pernah kebulung untuk kembali ni, nak mai alam hak penuh dengan penipuan dan hasad dengki ni.